Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam menjayakan satu majlis, iaitu Majlis Forum Perdana yang bertajuk Malaysia Madani. Sebelum itu, marilah kita bersyukur kehadrat Ilahi ke atas limpah dan kurnianya. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW serta keluarga baginda. Sebelum saya meneruskan sebagai tugas moderator ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Al-Ghazali bin Muhammad Sabri, selaku moderator untuk forum pada hari ini. Di sebelah kiri dan kanan saya ini mempunyai panel-panel, ahli panel yang begitu hebat untuk mengulas isu kita pada hari ini. Tak kenal maka tak cerita, moleklah kita mengenali susuk ahli panel kita. Yang pertama, di sebelah kanan saya, Encik Usnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, begitu ceria ya untuk hari ini. Seterusnya saya kepada ahli panel kita yang kedua, di sebelah kiri saya, Saudari Puan Najwa Irdina binti Karudin. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Macam mana keadaan hari ini? Alhamdulillah sihat. Kelihatan molek berbaju hitam. Seterusnya kita ke panel yang ketiga, yang ada di hujung sana, Saudara Encik Muhammad Syamil bin Muhammad Razak. Assalamualaikum saudara. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Ahli panel yang ketiga pun sudah. Kita yang keempat, ahli panel yang terakhir, yang di ujung sana juga, Puan Nurul Farzana binti Bakri. Macam mana keadaan hari ini? Alhamdulillah sihat. Tanpa melengahkan masa, kita pun sudah kenal dengan ahli panel kita hari ini. Sebelum saya meneruskan lagi untuk menyebut ahli panel yang pertama, untuk lebih mudah lebih lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Sopan dan santun, berketi mulia, sombong dan takbur jangan diamal. Masyarakat madani penuh ceria, negara harmoni terus terkenal. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu Malaysia Madani. Seperti yang kita tahu, Malaysia Madani ini merupakan agenda yang dibawa atau diasaskan oleh Perdana Menteri terbaru kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim atau dikenali sebagai PMX. Apa yang kita dapat di sini, setiap apa yang dilakukan mempunyai dasar yang diketengahkan oleh Perdana Menteri atau PMX kita, yang mempunyai 8 dasar, iaitu ekonomi, keuangan, perundangan, pendidikan, masyarakat, budaya, bandar dan luar bandar. Moleklah kita untuk teruskan kepada ahli panel, kerana saya pun tidak mempunyai isi-isi yang lebih penting seperti ahli panel yang lain. Kita terus kepada pusingan yang pertama. Untuk ahli panel yang pertama, Encik Muhammad Usnul. Encik Muhammad Usnul menerangkan berkaitan dengan menu rahmah. Yang kita tahu menu rahmah ini apa, kita teruskan kepada Encik Usnul untuk lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Okey, secara ringkasnya saya akan bercerita sikit tentang program Menu Rahmah. Program Menu Rahmah ini adalah program ataupun inisiatif baru KPDN bersama rakan strategik yang terdiri daripada pengusaha kedai makanan dan persatuan pengusaha restoran dan gerai makanan dalam usaha kerajaan membantu dan mengurangkan kos sara hidup, terutama golongan miskin tega di kalangan B40. Pengusaha kedai makanan dan restoran yang mempunyai program Menu Rahmah telah bersetuju menyediakan makanan harian
sama ada makanan tengah hari ataupun malam pada kadar yang tidak melebihi daripada RM5 bagi satu hidangan. Biasanya hidangan menu rahmah ini mengandungi satu sumber protein sama ada ayam, ikan dan satu jenis sayur. Menu rahmah ini dilancarkan pada 31 Januari 2023 oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sebagai satu cabang daripada dasar jangka pendek payung rahmah dalam menenangi kesulitan golongan kurang berkemampuan. Walau bagaimanapun tiada peraturan khas dalam menghalang sesiapa untuk memperoleh menu rahmah dan secara amnya tersedia kepada setiap lapisan masyarakat. Inisiatif pada mulanya dilakukan di restoran bawah kelolaan Persatuan-Persatuan Restoran Kerjasama. Di samping kedai Seberneka utama yakni Maidin, seiring masa menu rahmah dijadualkan untuk diperluaskan kepada golongan masyarakat lain termasuk para mahasiswa dan orang bukan Islam. Dan secara amnya sesiapa sahaja boleh menjual menu rahmah selagi menepati syarat harga dan keseimbangan nutrisi. Okey, di situ saja bagi saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama dengan isi yang begitu padat dan dapat dipahami. Menu rahmah pun kita sudah mendengar. Seterusnya kita terus kepada dasar yang seterusnya untuk masyarakat, kepada ahli panel yang kedua untuk kita mengetahui lebih lanjut apa itu pakej perpaduan. Jadi saudari Wawa, bolehkah anda terangkan apa itu pakej perpaduan? Terima kasih kepada saudara moderator kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Bismillah, duduknya saya di sini bukan kerana tiada kaki, tetapi untuk mengulas lebih lanjut tentang inisiatif Malaysia Madani. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazli melancarkan pakej perpaduan jalur lebar tetap bagi membantu golongan B40, veteran, orang kurang upaya OKU serta warga emas dengan harga lebih rendah. Inisiatif itu yang seluas dengan komitmen kerajaan perpaduan menurunkan kos sara hidup rakyat, menawarkan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan sehingga 30 Mbps bersama data tampahan pada harga hanya RM69 sebulan. Ya, hanya RM69 sebulan. Murah bukan? Pakej ini akan mula ditawarkan pada Mac 2023 dengan kontrak langganan sebanyak 24 bulan. Harga pakej ditawarkan 22% lebih murah berbanding harga pakej semasa dengan spesifikasi sama, iaitu sekitar RM89. Ini bermakna rakyat dapat menikmati penjimatan sebanyak RM480 sepanjang tempoh kontrak. Pakej ini adalah dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan jalur lebar tetap, iaitu Telekom Malaysia, TM, Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, YTL, Time Berhad dan Astro. Inisiatif itu bukan sahaja seiring dengan hasrat untuk meringankan beban rakyat, malah petunjuk bahawa kerajaan perpaduan dan penyedia perkhidmatan mengambil perhatian terhadap keperluan dan kebaikan rakyat. Kerajaan perpaduan dan penyedia perkhidmatan terus berusaha dalam memastikan kesinambungan digital dan lebih menyeluruh dengan harga yang lebih rendah dengan konsep Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, saudari Wawa, dengan kata-kata hikmahnya atau kata yang begitu mantap. Kita sudah pun mendengar daripada ahli panel pertama mengenai menu rahmah atau makanan. Panel yang kedua mengenai internet. Jadi kita teruskan dengan ahli panel yang ketiga, Encik Syamil. Apakah itu program minggu perpaduan? Bolehkah Encik Syamil terangkan lebih lanjut
untuk didengar oleh audiens di hadapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang dihormati, saudara dan saudari ahli panel kesemuanya, dan serta rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, perkataan perpaduan ni adalah perkataan yang tidak asing lagi pada kita rakyat Malaysia ni kan. Tahun demi tahun kita mendengar perpaduan ni lagi dan lagi. Perpaduan ni itu menunjukkan yang perpaduan ni sangat penting kepada Malaysia ni kan. Macam kita jugalah kan, perkara yang penting ni kita akan ingat, kita akan sebut lagi kan. Macam final ni lah, kita nak ingat apa yang profesor atau doktor yang telah bagi kita kepada kita akan ingat lagi kan. Perpaduan ini merupakan perkara yang penting dalam bentuk kemajuan negara. Tanpa perpaduan sebuah negara itu tak akan maju. Kita tengok negara-negara yang bergolak kan, mereka susah nak maju. Global Peace Index GPI yang kerjanya mengukur tahap keamanan sesebuah negara pada tahun 2022 telah menetapkan negara Malaysia ni berada kedudukan nombor 18 di dunia. Jangan tanya saya lah macam mana diukur keamanan sebuah negara itu, dia ada cara sendiri. Tapi yang saya nak sebut kat sini ialah 18 tu walaupun dia bukan top 10 dalam dunia ni, tapi itu merupakan pencapaian terbaik negara Malaysia dalam tempoh 15 tahun di kebelakangan ini. Ini menunjukkan Malaysia sekarang ni berada di berada di satu landasan yang terbaik untuk menjadi negara yang maju. Oleh itu, sambutan Minggu Perpaduan ini merupakan satu inisiatif yang terbaik yang telah diluluskan oleh Perdana Menteri Malaysia kita yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha untuk membina masa depan negara dengan slogannya Malaysia Madani. Sambutan Minggu Perpaduan yang bakal berlangsung pada hujung Mei ini, antara isi utamanya ialah dia akan memberi tumpuan kepada 5 prinsip rukun negara yang bertujuan untuk meningkatkan lagi semangat patriotisme dan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu juga, ia memberi tumpuan kepada pembangunan masyarakat madani, iaitu usaha membentuk masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan pembangunan dengan menyemai nilai-nilai murni. InsyaAllah, sambutan Minggu Perpaduan yang merupakan hasil idea Menteri Perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan Negara yang berhormat Datuk Aaron Paku Dagang akan berlangsung serentak di seluruh negara bermula pada 20 hingga 28 Mei 2023 selama seminggu, yang bertemakan perpaduan dalam kepelbagaian, iaitu Unity in Diversity. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang ketiga menerangkan mengenai program Minggu Perpaduan, dan kita dapat melihat di sini bagaimana program ini dilakukan adalah untuk membuka mata dunia atau membuka mata negara lain untuk lebih tertumpu kepada program yang dilakukan di negara kita Malaysia. Ahli panel yang ketiga pun sudah kita dengarkan isi-isinya. Kita terus kepada ahli panel yang keempat yang berada di hujung sana. Sudah lama dia menunggu gilirannya untuk memberi isi. Saudari, bolehkah saudari terangkan apakah itu payung rahmah dan apakah isi yang dapat disampaikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai payung rahmah ini? Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator yang tidak kurang pentah bicaranya kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan apakah itu yang dimaksudkan dengan program payung rahmah. Program payung rahmah ini adalah salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Sara Hidup atau KPDN dalam memfokuskan golongan B40 dan golongan miskin tegar. KPDN juga memaklumkan bahawa program ini adalah salah satu langkah jangka masa pendek bagi mengurangkan beban sara hidup golongan-golongan yang kurang bernasib baik dalam tempoh 6 bulan. Program ini juga menyentuh kebimbangan sesetengah pihak yang akan memberi impak negatif berdasarkan keadaan ekonomi global
yang dijangka begitu serius pada tahun ini. Hal yang demikian menyebabkan golongan ini akan terkesan. Antara elemen yang tersedia dalam program ini bagi membantu golongan B40 dan miskin tegak adalah yang pertama, bakul rahmah, iaitu pemberian bakul makanan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu pada setiap bulan dan bukannya bersifat one off. Yang kedua adalah barangan rahmah, iaitu pakej 10 sehingga 12 barangan asas seperti beras, minyak, gula dan lain-lain yang dijual pada harga yang lebih rendah untuk golongan B40. Yang ketiga adalah kafe rahmah khusus untuk pelajar-pelajar universiti bagi mendapatkan makanan pada harga yang lebih murah sekaligus dapat membantu pelajar-pelajar yang lahir dari keluarga yang kurang bernasib baik. Dan yang keempat adalah jualan rahmah, jualan yang menawarkan penjimatan harga barangan keperluan harian sebanyak 10% sehingga 30% lebih murah daripada harga biasa pasaran tempatan. Jualan ini juga dilaksanakan melalui kolaborasi bersama pemain industri dalam sektor perizinan seperti Pasaraya Maidin dan 99 Mart. Tujuan jualan rahmah ini diadakan adalah untuk merancangkan lagi ekonomi sektor perizinan di samping mengurangkan kos sara hidup rakyat. Okey, bagai pahat dan tukul boleh dijadikan satu pegangan bagi masyarakat Malaysia Madani kerana biarpun program ini tidak wajar dilaksanakan dalam jangka masa yang panjang, malah bantuan yang dihulurkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab sedikit sebanyak telah membantu golongan-golongan yang tidak bernasib baik dalam mengurangkan beban sara hidup mereka. Terima kasih. Alhamdulillah, kita pun sudah selesai di pusingan yang pertama. Kita telah mendengar isi-isi yang begitu bermanfaat untuk rakan-rakan kita di hadapan sana, tuan-tuan dan puan-puan, untuk diambil, untuk mengetahui apa itu dasar yang dibawa oleh Malaysia Madani ini. Kita teruskan kepada pusingan kita yang kedua, iaitu sesi soal jawab, dan saya akan bertanyakan soalan kepada keempat ahli panel kita ini. Jadinya kita terus kepada soalan yang pertama untuk ahli panel yang pertama. Encik Usnun, adakah program Menu Rahmah ini akan diperluaskan di seluruh negara? Bolehkah Tuan Usnun terangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Soalan yang ditanya sangat menarik. Adakah program Menu Rahmah ini akan diperluaskan di seluruh negara? Ya, KPDN bercadang untuk melaksanakan program Menu Rahmah di seluruh negara secara berperingkat, bergantung kepada sambutan dari pengusaha restoran dan kedai makan. Okey, terima kasih. Itu jawapan yang diberikan oleh ahli panel kita yang pertama mengenai Menu Rahmah itu tadi. Kita terus kepada soalan yang kedua kepada panel yang kedua, saudari Wawa. Saya nak tanyalah, adakah penduduk luar bandar juga dapat menggunakan pakej perpaduan ini? Okay. Baiklah, bismillah. Suka saya ingatkan kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa pandemik COVID-19 mendedarkan semua pihak mengenai kepentingan pendigitalan. Sebagai contoh, anak-anak memerlukan akses kepada internet dan perangkat digital untuk mengikuti kelas secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDPR. Pada 26 Jun 2021, kerajaan sedang menterjemah rancangan capaian internet di seluruh negara, termasuk kawasan pendalaman dan perkampungan orang asli, supaya semua lapisan masyarakat dapat menikmati jaringan komunikasi yang lebih baik. Kemudian pada 24 Julai 2022,
kerajaan memperingkatkan balik cadangan bagi memperluaskan wireless bridging system, iaitu sistem tanpa wayar di perkampungan orang asli atau kawasan penempatan yang bermasalah mendapat jumpa internet. Jadi, jika kerajaan sudah lakukan projek ini, maka golongan luar bandar juga boleh menggunakan pakej perpaduan yang sudah dilancarkan pada masa lalu. Okey, sekian terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang kedua menerangkan soalan adakah pakej ini dapat digunakan oleh masyarakat luar bandar. Bak kata pepatah, hati gajah sama di lapar, hati kuman sama cicak. Ini dapat dikaitkan dengan apa yang diterangkan oleh saudari Wawa itu tadi, bagaimana pakej perpaduan ini dibahagikan sama rata, sama ada dua orang yang berada di bandar ataupun di luar bandar. Kita teruskan kepada soalan yang terakhir untuk ahli panel kita yang ketiga, saudara Syamil. Saya nak tanyalah kan, setiap program yang dilakukan mestilah ada objektif yang dapat dilihat. Jadi apakah objektif program itu perpaduan itu? Okay, terima kasih kepada saudara moderator. Kita tak boleh menyalahkan sejarah, sebab sejarah dia adalah sejarah, dan walaupun dia boleh berulang, tapi dia tidak boleh, orang kata apa, tidak boleh berubah. Okay? Jadi kita tak boleh salahkan sejarah yang ada sebab kita ni duduk dalam masyarakat berbilang kaum. Maka apa perlu kita buat ialah menghargai dan hormat semua kaum yang ada dekat Malaysia kita. Okay, janganlah kita menjadi musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan yang akan merencatkan keharmonian negara. Dan perlu kita semaikan pepatah bagai aur dengan tebing dan isi dalam buku dalam diri kita supaya keharmonian dapat dijaga dengan baik dan sempurna. Okey, maka objektif penganjuran sambutan minggu perpaduan ini tidak lain dilakukan adalah untuk menyemarakkan lagi semangat perpaduan di kalangan kita serta menyebarluaskan pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap pelbagaian adat dan budaya dalam negara Malaysia kita. Alhamdulillah. Itulah apa yang objektif yang dapat kita perolehi daripada minggu perpaduan yang akan dijalankan pada hujung Mei ini. Alhamdulillah, kita pun telah selesai bertanyakan soalan kepada ahli-ahli panel kita. Tidak lekaklah forum kita pada hari ini tanpa sesi pergulungan dan kesimpulan. Oleh itu, saya menyerahkan sesi pergulungan ini kepada ahli panel kita yang keempat. Saudari, bolehkah anda memberikan kesimpulan dengan apa tajuk kita pada hari ini? Baiklah, terima kasih. Kata-kata yang dapat saya simpulkan tentang Malaysia Madani ini adalah sudah terang lagi bersuluh bahawa inisiatif yang dijalankan dapat mewajarkan visi dan misi Malaysia Madani yang telah ditetapkan dalam usaha untuk melahirkan negara yang lebih makmur dan maju dengan mencorak masa hadapan Malaysia berdasarkan segala potensi yang ada dengan mengambil kira segala bentuk perubahan yang mengubah dunia. 6 nilai teras Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dapat melahirkan negara yang lebih bersepadu dan holistik sebagai dasar pentadbiran yang lebih manusiawi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang keempat. Dengan kesimpulan yang begitu ringkas tapi mempunyai makna yang mendalam. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil apa yang disampaikan oleh kesemua ahli panel kita pada hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah forum kita pada hari ini yang bertajuk Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kerana sudi untuk hadir bersama-sama kita pada hari ini.
Jika tidak keberatan, bolehlah kita berjumpa di lain hari. Tuan-tuan, puan-puan, kita pun sudah berada di akhir majlis kita. Sebelum saya menutup majlis ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun untuk kali yang terakhir. Pergi ke hutan mencari rusa, dapat seekor dibagi rata. Eratkan perhubungan tak kira bangsa, menjaga keamanan bumi tercipta. Sekian untuk forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.